Tahukah anda, benda apakah yang boleh mengelilingi bumi sebanyak 2,5 bulatan? Banyak orang akan menjawab bintang, bulan ataupun matahari. Jawapannya salah. Sebaliknya, vascular, iaitu saluran darah kita lah jawapannya. Vascular kita amat panjang kerana vascular diperlukan untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan, oksigen, air, hormon dan sel darah putih kepada 60 trilion sel yang terdapat di dalam badan kita dan pada masa yang sama membantu menyisihkan hasil buangan metabolisme daripada 60 trilion sel badan tersebut. Sistem ini dinamai sistem kardiovaskular dan cerebrovaskular. Inilah fungsi primer vaskular. Vaskular adalah seperti lebuh-raya dalam sistem badan manusia. Apabila ia tersumbat, sel yang terpengaruh akan rosak dengan cepat disebabkan kekurangan oksigen. Kesihatan cerebrovaskular. Jika sistem peredaran tidak sihat, maka vaskular akan disekat di bahagian otak dan mengekang zat-zat untuk sampai ke bahagian otak dan seterusnya menyebabkan sel-sel otak mati secara beransur-ansur. Lambat laun, kita akan perhatikan bahawa daya ingatan kita semakin merosot dan menjadi pelupa, sering pening kepala atau sakit kepala, mengalami migrain setiap hari dan keadaan tidak bertambah baik pun dengan menggunakan Panadol atau sebarang ubat tahan sakit. Jika keadaan ini berterusan dan menjadi teruk lagi, anda mungkin mengalami strok dan lantas mengakibatkan lumpuh kekal. Cuba bayangkan, di Malaysia, terdapat 100 rakyat diserang strok setiap hari dan secara purata 40,000 orang telah diserang strok setiap tahun. Statistik ini memaparkan realiti Malaysia yang begitu dahsyat sekali. Menurut pakar, seseorang yang diserang strok jika gagal masuk ke ward hospital dalam tempoh 2 jam akan mati. Kesan kemerosotan daya ingatan dan strok sangatlah memudaratkan dan ngeri. Oleh yang demikian, kita haruslah senantiasa menjamin bahawa kesihatan kardiovaskular dan cerebrovaskular berada di aras yang memuaskan. Kesihatan kardiovaskular. Peredaran darah di jantung yang tidak efisien berkemungkinan mencetuskan kepeningan, lelah, keletihan, sakit dada dan degupan jantung yang tidak konsisten, iaitu kadangkala terlalu cepat atau terlalu perlahan serta akhirnya tercetusnya penyakit jantung. 90% daripada sel jantung akan kekurangan oksigen dan lambat laun akan mati kalau vaskular kardio yang tersumbat tidak dapat dipulihkan dalam tempoh 3 jam. Sel otak dan sel jantung tidak akan tumbuh semula setelah mati. Penyakit kardiovaskular tetap pembunuh nyawa pertama di Amerika sejak 10 dekad yang lalu. Secara purata terdapat satu pesakit kardiovaskular dalam kalangan 3 orang. Menjelang tahun 2020, Malaysia dijangkakan bahawa dalam 10 kes kematian, 7 daripadanya adalah disebabkan penyakit kardiovaskular. Tidakkah jangkaan ini lagi menggetarkan berbanding dengan keadaan di Amerika? Kesihatan seksual. Perkara pertama yang membimbangkan lelaki tanpa disangkal pastinya kapasiti ekonomi mereka dan masalah kedua yang membingungkan golongan lelaki ialah kemerosotan nafsu seks. Hal ini bukan sahaja mempengaruhi golongan lelaki tetapi wanita juga. Akhirnya, ketidaksihatan vaskular juga membawa kepada masalah hati dan buah pinggang, hilang selera makan, pembengkakan pada bahagian muka dan kaki, tangan dan kaki yang sejuk dan luka sukar untuk sembuh. Terdapat faktor-faktor yang memungkinkan peredaran yang tidak baik. Antaranya, pertama, merokok. Merokok menghasilkan radikal bebas yang mengeraskan vaskular dan menambah risiko kelumpuhan. Kedua, amalan sukan yang tidak mencukupi. Pakar berpendapat bahawa seseorang harus bersukan 2 kali dalam seminggu demi peredaran darah yang sihat. Ketiga, usia. Vaskular kardio kita akan mula mengumpulkan kolesterol yang justru menyempitkannya setelah kita mencapai umur 10 tahun. Punca keempat ialah tekanan hidup. Manusia yang mempunyai semangat dedikasi untuk berjaya yang berkobar-kobar acap kali merasakan tekanan dan mempunyai beban kerja yang berlebihan. Gejala ini akan mempercepatkan pengecutan vaskular. Kelima, ialah makanan segera seperti burger dan sausage akan mengurangkan kandungan oksigen dalam badan dan membawa kepada pengerasan vaskular. Keenam, pengidap diabetes iaitu kencing manis mempunyai gula dalam darah yang lebih tinggi. Keadaan ini meningkatkan kepekatan darah dan memperlahankan peredaran darah. Ketujuh, faktor genetik. Menurut sumber laporan,
Kes serangan penyakit jantung yang mencatat usia termuda ialah 15 tahun. Kes ini terjadi akibat daripada faktor keturunan. Fakta ini cukup mengejutkan masyarakat. Jangan sekali-sekali ingatkan keremajaan satu hak istimewa untuk mengelak daripada semua penyakit yang mampu membunuh. Akhir sekali, obesiti, tekanan darah tinggi iaitu hipertensi dan kolesterol tinggi. Dalam kalangan 10 sebab yang tertera, jika anda memiliki 3 daripadanya, risiko anda menghidap penyakit jantung adalah 30 kali ganda tinggi daripada orang biasa. Mari kita tengok, enjin manakah dalam badan kita yang bakal menentukan kesihatan kardiovaskular dan cerebrovaskular. Organ pertama sememanglah jantung kita. Jantung mestilah dibekalkan dengan 100% tenaga agar berkekalan berdenyut dengan sihat dan mengepam darah secara berkesan sepanjang tahun. Sewaktu kita masih selesa berada dalam kandungan ibu lagi, jantung sudah pun bermula untuk berfungsi. Bagaimanakah pula jantung beroperasi? Buat satu genggaman penumbuk, lepas itu buka, tutup, dan ulang untuk 20 kali. Tidak hairan jika anda mendapati tangan anda sudah letih dengan hanya 20 kali ulangan itu. Sebenarnya, genggaman yang letih itu sama seperti jantung. Jantung kita perlu berdegup sebanyak 70 kali dalam seminit dan dalam sehari, jantung sudah berdegup sebanyak 100,000 sekali. Jantung tidak boleh berehat dan hanya boleh bekerja lebih masa tanpa mengambil sebarang cuti sakit. Jantung terus berdegup walau anda sedang tidur. Jantung tidak boleh mengadu tentang keletihan dan tak larat, sedangkan jantunglah paling letih berbanding organ lain. Jantung yang bersaiz kecil ini bertanggungjawab mengedarkan darah sebanyak 7,200 liter ke seluruh badan, seperti menyuntik darah yang memenuhi satu lori besar ke dalam badan. Jantung memanglah letih, jadi marilah melindungi jantung ini yang dibaluti keletihan. Enjin kedua ialah vaskular. Vaskular yang berukuran 100,000 km ini mestilah mempunyai keanjalan 100% sepenuhnya. Dengan ini, barulah zat-zat dapat diangkut kepada 60 trilion sel di dalam badan melalui darah. Enjin ketiga ialah darah. Radikal bebas, tabiat merokok, tekanan dan makanan goreng dan berminyak akan menyebabkan darah menjadi likat. Gambar ini menunjukkan anatomi kardiovaskular. Lihat, lemak yang bergumpalan akan melikatkan darah dan membentuk plak. Plak ini akan mengisi kaviti vaskular dan menyempitkannya. Ekoran daripada ini, jantung perlu mengepam dengan lebih kuat lagi untuk mengedar darah dan mendorong tekanan darah yang lagi tinggi. Tekanan ini juga seterusnya mengganggu aliran darah. Aliran darah yang berselerak akan mengetuk sel dan merosakkan tisu dalaman vaskular di samping mengeraskannya. Getaran yang tidak baik akan berlarutan jika tidak ditangani segera. Dalam erti kata lain, jika operasi pembedahan dijalankan ke atas jantung yang tersumbat, bahagian yang terlibat tidaklah hanya satu saja, tetapi banyak lagi. Penyakit kardiovaskular merupakan pembunuh manusia sejak 100 tahun yang dulu lagi dan tiada penawar dan tindak balas yang berkesan dapat dijumpai sehingga kini. Mujurlah, Alken selaku sebuah syarikat yang mengutamakan kesihatan telah menjumpai satu preskripsi yang dapat menghindari penyakit kardiovaskular secara holistik. Alken Life Extra ialah satu formula yang telah menggabungkan banyak bahan kerana kardiovaskular adalah kompleks. Justru, kardiovaskular perlu ditentangi dengan ubat yang terbaik di dunia. Bagaimanalah pula kita boleh tahu sama ada ubat tersebut adalah terbaik? Jawapannya tidak lain iaitu rumus daripada pemenang anugerah Nobel. Gelaran ini sudah padat memastikan kualitinya yang terbilang. Life Extra terdiri daripada 3 komponen utama. Komponen pertama ialah L-arginina untuk vaskular dan Q10 untuk jantung, disertai zat-zat yang mempunyai manfaat seumpamanya untuk darah. Apabila kita minum Life Extra, L-arginina akan menghasilkan sejenis gas yang ajaib, iaitu nitrik oksida. Dalam badan, nitrik oksida itu macam satu pegawai jabatan imigresen yang akan menghalau semua plak dalam vaskular seperti mengusir pendatang asing. Gas ini dapat mengekalkan keanjalan dan kelancaran vaskular, melambatkan pembentukan plak dan melancarkan pengaliran darah. Seterusnya, Q10 dalam Life Extra mampu membekalkan tenaga kepada jantung supaya jantung bekerja lebih masa dengan sihat.
Q10 dalam Life Extra berbeza dengan Q10 yang konvensional kerana mengandungi unsur antioksida setinggi 20 kali ganda dan bahan yang 7.4 kali ganda lebih stabil. Life Extra juga mengandungi asid folik dan banyak vitamin lain untuk membantu mengawal kecairan darah serta kelancaran pengalirannya. Darah lelaki adalah lebih pekat kerana mengambil banyak makanan daging, manakala kepekatan darah wanita yang lebih tinggi boleh dijelaskan dengan kegemaran makanan manis yang melikatkan darah. Life Extra merupakan ramuan hasil kajian seorang pemenang anugerah Nobel. Beliau Dr. Farid Murad, seorang saintis perubatan yang hebat. Beliau mempunyai 2 ijazah kedoktoran dan ijazah kehormat daripada 8 universiti. Beliau telah menemui satu jalan pendekatan tanpa perubatan untuk memerangi penyakit kardiovaskular ini yang telah menduduki tempat pertama dalam mengambil nyawa manusia untuk 1 abad yang lepas. Penemuan yang cemerlang ini telah melayakkan beliau anugerah Nobel. Dalam simposium yang dijalankan di Institut Jantung Negara IJN Malaysia pada tahun 2006, Dr. Murad telah membuktikan keberkesanan rumus ini kepada lebih daripada 100 doktor pakar kardiovaskular di Malaysia. Rumus Life Extra adalah semula jadi dan dilengkapi perisa oren yang semula jadi, mengekalkan kesihatan kardiovaskular dengan hanya meminum 1 gelas jus oren berperisa oren yang segar. Kenapa tidak? Apatah lagi indeks glisemiknya yang rendah yang membolehkan pesakit diabetes menggunakan produk ini dengan selamat dan terjamin. Life Extra memiliki pensijilan TGA, GMP dan halal. Golongan Muslim juga boleh menggunakan produk ini. Apakah nikmat peredaran darah yang sihat? 1. Kesihatan kardiovaskular, membantu mengawal selia tekanan darah, kolesterol dan indeks trigliserida. 2. Kesihatan cerebrovaskular, mengasah kebolehan respons antara sel otak. Golongan yang mencuburi bidang eksekutif, peniaga, wakil yang selalu bermesyuarat dan golongan yang sering menghadapi tekanan boleh mengekalkan daya pemikiran yang pintas dan jelas sepanjang masa. 3. Kesihatan seksual, merapatkan hubungan suami isteri. Suami mampu melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami, namun kadang-kadang lemah dan tidak berdaya. Pakar mendakwa bahawa nitrik oksida berkesan mengatasi halangan ketidakfungsian alat kelamin sebanyak 90%. L-arginina pula amat diperlukan bagi lelaki yang menghadapi masalah kemandulan kerana ia seperti Viagra semula jadi. 4. Kesihatan kitaran darah yang menyeluruh, keupayaan mengedarkan zat-zat, oksigen, air, hormon dan sebagainya kepada tiap-tiap sel dalam badan serta mengeluarkan bahan buangan badan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Lanjutannya, kemudahan, tenaga dan kecantikan dapat dipanjangkan. Pembaikan secara menyeluruh. Sel otak dan sel jantung yang telah mati tidak boleh ditukar ganti lagi. Jangan memandang remeh tentang masalah kardiovaskular. Mulakan pelindungan keluarga anda dengan sistem peredaran kardiovaskular dan cerebrovaskular yang sihat dari hari ini.